sejahtera saya ucapkan kepada saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana pada hari ini kita dapat berjumpa sekali lagi secara online. Saya berharap saudara-saudari semua masih dalam keadaan yang selamat, sihat serta bersemangat tinggi walaupun kita masih menentangi wabak COVID-19 ini. Masa berlalu dengan begitu cepat sekali dan kita sekarang sudah memasuki bulan Disember dan tidak lama lagi kita akan menyambut tahun baru 2021. Pada masa yang sama juga kita sudah mengkaji buku Nehemiah sehingga bab 6 dalam masa beberapa bulan yang lepas, dan hari ini kita akan mengkaji bab 7. Jika kita membaca bab 7, tanggapan pertama kita ialah bab 7 inilah sangat panjang. Jumlah ada 73 ayat jumlahnya dan ia penuh dengan nama-nama yang susah kita nak baca. Jadi biasanya kita akan cuba skipkan bab 7 ini dan terus memasuki bab ke-8. Namun Tuhan tidak meletakkan bab 7 ini tanpa tujuannya. Mari kita bersama-sama mempelajarinya hari ini. Kita hanya akan membaca dari ayat 1 ke ayat ke-6 bab 7. Ayat pertama, setelah tembok itu selesai diperbaiki, aku mengarahkan supaya daun-daun pintu gerbang dipasang. Kemudian aku menyuruh para penjaga pintu gerbang, para penyanyi dan orang Lewi menjalankan tugas masing-masing. Aku menyerahkan pemerintahan kota Yerusalem kepada saudaraku Hanani dan kepada Hanana, panglima kubu pertahanan. Hananya tiada tandingannya kerana dia dapat dipercayai dan takut akan Allah. Aku memberitahu mereka supaya tidak membuka pintu gerbang sebelum matahari terbit dan supaya menutupnya dengan memasang palang sebelum para pengawal pulang pada petang hari. Aku juga menyuruh mereka melantik beberapa orang pengawal di kalangan penduduk Yerusalem dan menugaskan sebilangan daripada mereka di tempat-tempat yang tertentu, sedangkan yang lain meronda di sekeliling rumah masing-masing. Yerusalem kota yang besar, tetapi penduduknya tidak ramai dan belum banyak rumah yang dibina di situ. Kemudian Allah memberi aku ilham untuk mengumpulkan rakyat dan para pemimpin serta pengawal mereka, supaya aku dapat membanci mereka berdasarkan daftar Salatilah. Pada masa itu, aku menjumpai catatan tentang orang yang pertama-tama pulang dari pembuangan. Berikut ini adalah keterangan yang aku dapati daripada catatan itu. Ayat yang ke-6. Banyak di kalangan orang buangan meninggalkan wilayah Babel dan pulang ke Jerusalem dan Yehuda, masing-masing ke kotanya sendiri. Keluarga mereka telah lama hidup dalam buangan di Babilonia sejak Raja Nebukadnezar membawa mereka ke sana sebagai orang tawanan. Jika kita melihat struktur buku Nehemiah, kita boleh membahagikannya kepada dua bahagian yang utama. Bahagian pertama ialah daripada bab 1 ke bab 6 yang menceritakan bagaimana Nehemiah membina semula tembok Jerusalem, iaitu secara fizikal, hardware. Dan bahagian kedua pula daripada bab ke-8 ke bab 13 yang mencatatkan bahawa bagaimana Nehemiah membina semula rakyat, iaitu secara rohani, software. Dalam bab 7 yang penuh dengan nama-nama yang ganjil serta susah dibaca ini,
Dia berada di tengah-tengah dua bahagian utama ini. Jadi, pernahkah anda fikir, apakah kepentingan bab 7 ini? Sebenarnya ia adalah sangat penting. Ia memberitahu kita bahawa Tuhan adalah sangat memandang berat tentang setiap individu. Setiap orang dia ingati dan mengambil berat akan hal ewah kita. Kita boleh bertenang kerana kita mempunyai seorang bapa di syurga yang tidak melupakan setiap masalah atau cabaran yang kita hadapi sekarang. Dan dia sentiasa dan masih lagi melakukan kerja yang ajaib dan besar dalam hidup kita. Walaupun Nehemia boleh berbangga dengan kejayaan membina semula tembok dinding Yerusalem, namun Tuhan lebih memandang berat tentang keadaan rohani kita. Mempunyai gereja yang besar dan cantik memang bagus, tetapi Tuhan lebih memandang berat tentang kesihatan rohani kita. Inilah sebabnya kenapa bab 8 sampai ke bab 13 ini direkodkan dalam buku Nehemia. Bukan sahaja Tuhan memandang berat akan setiap individu kita ini, dia juga sedang mencari orang yang memenuhi hati Tuhan. Hari ini kita akan tengok apakah jenis orang yang Tuhan tengah cari-carikan. Ya, Tuhan memang memandang berat serta mencari-carikan orang yang nombor 1, takut akan Tuhan, fear of the Lord. Yang nombor 2, mencari mereka yang sudi menyumbangkan bakat mereka. Serta nombor 3, mereka yang pemurah hati. Hari ini kita akan memandang ataupun mengkaji 3 aspek ini. Sifat pertama yang Tuhan carikan dari setiap individu ialah sifat takut akan Allah. Ini adalah begitu jelas dalam ayat yang kedua, bab 7 yang telah kita baca tadi. Marilah kita baca ayat yang kedua sekali lagi. Aku menyerahkan pemerintahan kota Yerusalem kepada saudaraku Hanani dan kepada Hanania, panglima kubu pertahanan. Hanania tiada tandingannya kerana dia dapat dipercaya dan takut akan Allah. Siapakah Hanania ini? Jika anda masih boleh ingat, dialah orang yang mula-mula muncul dalam bab 1, di mana dia telah berjalan sejauh 1,500 km dari Yerusalem ke kota Susa untuk memberitahu Nehemia betapa orang Yahudi hidup dalam sengsara di kota Yerusalem. Hanani bukan sahaja mempunyai hati yang berbeban terhadap saudara senegaranya, dia juga mempunyai hati yang takut akan Allah. Saya rasa ini adalah sifat yang paling penting dalam setiap individu yang mesti punyai, terutamanya dalam era yang kita hidup ini. Banyak perkara yang kita lakukan sekarang adalah tidak dapat diketahui oleh orang lain, maupun suami atau isteri kita sendiri. Kita boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang sulit tanpa diketahui oleh orang lain. Tidak hairanlah terdapat banyak skandal-skandal yang berlaku di merata-rata dunia sekarang. Tetapi kita adalah insan yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahawa Tuhan sentiasa meneliti setiap pergerakan serta perbuatan kita. Jika kita seorang yang takut akan Allah, maka dia akan sentiasa berjaga-jaga dalam setiap perbuatan dan setiap pertuturannya. Tuhan sangat memandang berat kepada sesiapa yang punya sikap yang takut dan hormat akan Allah.
dalam buku Amsal bab 9 ayat 10. Jika kamu hendak menjadi bijaksana, pertamanya kamu mesti hormat dan takut kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk menghadapi setiap cabaran dalam hidup kita. Kebijaksanaan itu bukan semestinya bermakna anda harus mempunyai pelajaran yang tinggi ataupun ijazah yang banyak. Ia merupakan cara hidup dan pemikiran yang berasaskan kepada ajaran Tuhan dan kehendak Tuhan. Jadi, cara yang paling baik ialah sentiasa membaca ayat Tuhan dan merenunginya. Kerana hanya mempunyai sikap yang takut dan hormat kepada Tuhan, dia telah diberikan tugas yang penting, iaitu sebagai Panglima Kubu Pertahanan, seakan-akan Menteri Pertahanan kita hari ini. Tuhan akan menaikkan individu yang takut dan hormat kepada dia. Sikap kedua yang Tuhan sedang carikan ialah mereka yang rela menyumbangkan bakat mereka. Kita melihat nama-nama bab 7 ini dikategorikan mengikut salah silah, iaitu keturunan keluarga. Namun, jika kita melihat dengan lebih teliti, ia juga merupakan kategori yang mengikut bakat-bakat mereka, seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Kita mempunyai puak imam dari ayat 39 ke 42. Kita dalam zaman perjanjian baru ini, kita semua ini adalah imam. Imam ialah mereka yang melayan di rumah Tuhan. Kita adalah imam yang suci yang telah dibersihkan oleh Yesus. Kita juga ada puak Levi dari ayat 43 ke 45. Puak Levi adalah umpama pastor pada zaman baru ini. Mereka adalah orang yang dipilih untuk melayani di rumah Tuhan. Kita juga ada puak pekerja di rumah Tuhan dari ayat 46 ke 56. Kita juga ada pengkawal pintu gerbang ayat 73, dan juga kita ada penyanyi dalam ayat 73 juga. Penyanyi ini adalah seperti praise and worship team sekarang yang melayani Tuhan dan memuji Tuhan setiap masa. Tuhan akan berasa senang hati sekiranya anak-anaknya bersama-sama melayaninya dalam rumah Tuhan maupun dalam masyarakat atau komuniti yang mereka duduki. Kita semua mempunyai bakatnya tersendiri. Tidak ada seorang pun mempunyai bakat yang serupa. Seperti dalam satu orkestra, setiap orang memainkan alat-alat muzik yang berlainan. Walaupun instrumen muzik yang dimainkan itu mungkin berlainan, namun jika dipandu oleh konduktor yang baik, muzik yang harmoni akan dapat dipersembahkan. Dan konduktor kita ialah Yesus sendiri. Ini adalah benar juga kalau kita sudi menyumbangkan bakat kita terhadap komuniti kita dan rumah Tuhan kita. Tuhan akan berasa gembira terhadap anak-anaknya. Marilah kita bersama-sama menyumbangkan bakat yang kita miliki ini kepada Tuhan. Dan sikap ketiga yang Tuhan memandang beratkan ialah mereka yang bermurah hati. Dalam ayat ke-70 hingga ke-72, merekodkan banyak orang yang memberikan
sumbangan untuk menanggung biaya perbaikan rumah Tuhan. Dalam list yang kita nampak di dalam slide ini, kita nampak governor. Governor ini sebenarnya ialah Nehemiah sendiri. Dia tidak merekodkan nama dia sendiri, dia cuma merekodkan governor. Sebenarnya masa itu Nehemiah ialah governor kepada kota Jerusalem. Dia telah menyumbangkan emas, mangkuk, upacara, lepas tu ada jubah imam. Ada mereka yang pemimpin puak juga menyumbangkan banyak emas, perak, serta rakyat, setiap orang rakyat juga menyumbangkan emas, perak dan jubah imam. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan memandang berat serta mengingati mereka yang memberi sumbangan. Dalam keadaan wabak COVID-19 ini, ada ramai di kalangan kita menghadapi kesukaran. Ramai yang hilang pekerjaan, ada juga yang pendapatan telah merosot, banyak pula yang tidak dapat pergi ke sekolah dan sebagainya. Tetapi ada juga mereka yang lebih bernasib baik, di mana kehidupan mereka tidak terganggu. Di sini Nehemiah telah memberikan satu teladan yang baik serta menyarankan satu sikap yang penting, iaitu menghulukan pertolongan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Kita harus sentiasa mengingati bahawa segala kepunyaan kita yang kita miliki adalah milik Tuhan sendiri. Tuhan cuma menugaskan kita untuk menjaga segala sumber-sumber yang diberikannya. Dan kita harus mempunyai kebijaksanaan serta satu hati yang rela, yang sudi, yang pemurah untuk berkongsi sumber-sumber yang kita miliki ini dengan mereka yang lebih tidak bernasib baik. Saya rasa ini adalah sikap yang Tuhan sangat memandang beratkan. Jadi secara kesimpulannya, hari ini telah kita melihat walaupun dalam bab 7 ini tercatat ramai nama-nama orang yang kita sukar untuk diingati dan juga kita tidak kenali. Namun ada ajaran yang Tuhan ingin kita pelajari hari ini. Tuhan memandang berat setiap orang anaknya. Dan dia sedang mencari mereka yang, nombor satu, takut dan hormat kepada Tuhan. Nombor dua, sikap yang sudi menyumbangkan bakat mereka. Dan yang ketiga, sikap pemurah hati. Jadi ketiga sikap ini marilah kita pelajari, marilah kita ingati dan juga mempraktiskan dalam kehidupan kita. Akhir sekali, dalam ayat yang keempat, bab 7 tadi, dia telah mencatatkan bahawa Jerusalem kota yang besar, tetapi penduduknya tidak ramai dan belum banyak rumah yang dibina di situ. Walaupun tembok kota Jerusalem telah berjaya dibina, namun ramai lagi yang belum mendudukinya. Ramai lagi yang duduk di luar kota Jerusalem. Jadi hati Tuhan ialah melihat lebih ramai lagi anak-anaknya kembali kepada pangkuannya, iaitu duduk di dalam kota Jerusalem. Pada musim Christmas ini, marilah kita diingati bahawa hati Tuhan adalah untuk melihat lebih ramai orang mempercayai Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat dunia. Merry Christmas dan kita jumpa lagi.